Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Terima kasih kepada Kanda Pengurusi Majlis Cikgu Harun, yang berusaha Tuan Imam tadi nampak Tuan Imam, seterusnya barisan ahli jawatankuasa masjid, pegawai-pegawai masjid yang kita raikan, tetamu jemputan kita, ceramah kita pada malam ini, pasangan suami isteri, Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Seterusnya tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekalinya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan akan menyerikan lagi majlis ini dan kita mohon keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan majlis yang kita adakan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, saya selaku pengurusi majlis pada malam ini terlebih dahulu ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di depan kita, dua orang panelis utama kita pada malam ini, yang mana saya yakin dan percaya tidak asing lagi di mata tuan-tuan bagi yang sentiasa melihat di kaca TV. Kedua panelis kita ini antara tokoh yang terkenal di dalam negara kita. Untuk itu secara ringkasnya saya perkenalkan panel kita yang pertama terlebih dahulu, Ustazah Isfadiah binti Muhammad Dasuki, seorang personaliti dakwah yang merupakan tokoh terkenal juga dalam bimbingan inspirasi kekeluargaan, keibubapaan, wanita berkerjaya yang kini merupakan seorang pengurusi eksekutif Labbaik Travel. Kalau tuan-tuan tengok dalam TV Al-Hijrah tu membicarakan tentang haji dan juga umrah. Seterusnya pengarah Akademi Keluarga Fitrah, graduan Universiti Islam Antarabangsa UIAM pada tahun 1994 dengan ijazah sarjana muda kepujian dalam kursus ilmu wahyu serta minor dalam bidang komunikasi. Seterusnya tuan-tuan, Ustazah juga telah menyempurnakan sarjana dalam bidang psikologi di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ustazah merupakan seorang bekas guru sekolah menengah agama Isyamuddin Kelang pada tahun 1999 dan bekas pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Saya ringkas sikit Ustazah, nah? Banyak ni pengalaman Ustazah. Seterusnya Ustazah juga perunding dan penulis buku keibubapaan, kekeluargaan, juga selalu tampil di media massa. Tuan-tuan boleh perhati di TV Hijrah, TV9, TV3, dan pada malam ini berada di depan kita, di depan mata kita untuk bersama-sama dengan kita majlis kita pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, panelis yang kedua yang juga merupakan suami kepada Ustazah, iaitu Ustaz Muhyiddin Mukhtar, seorang pendakwah dan juga perunding. Beliau juga mendapat asas pendidikan Islam di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan sekitar tahun 86 sehingga 90. Terus meneruskan pengajian di Jamiatul Darul Ulum Pakistan. Seterusnya melanjutkan pelajaran
ijazah sarjana dalam bidang syariah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Seterusnya memulakan kerjaya sebagai guru agama di Sekolah Menengah Agama Hishamuddin Kelang dan menjadi pensyarah, seterusnya menjadi pensyarah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor tahun 98 sehingga 2012. Ustaz juga aktif dalam bidang dakwah sebagai penceramah, kuliah, moderator, panel forum dan sebagainya. Mendapat tauliah daripada Majlis Agama Islam Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tuan-tuan boleh juga selalu perhatikan juga Ustaz juga selalu berada di kaca TV, dalam TV Al-Hijrah dan juga TV-TV yang lain. Berpengalaman dalam mengendalikan program latihan khususnya pembangunan sumber insan dan mendapat sijil kejurulatihan dari Perbadanan Sumber Manusia Berhad. Kerjaya terkini tadi Ustazah pengarah eksekutif, sekarang pengarah urusan Labbaik Travel. Kedua-duanya membicarakan tentang haji dan umrah di dalam TV Al-Hijrah selalunya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rasa bertuah dan bersyukur kerana ustaz dan ustazah sudi untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada Hajah Rahani binti Latih yang bersama dengan Biro Hawa Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq kerana menjemput kedua-dua panelis kita pada malam ini untuk bersama-sama dengan anak karya Taman Kenari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di iklan-iklan yang kita edarkan, tajuk perbincangan kita pada malam ini yang sangat dekat dengan kita. Tajuk kita, seronokkah hidup? Satu persoalan yang dekat dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, banyak orang hidup yang memaknai hidupnya dan kehidupan ini dengan pemahaman yang tidak sama. Tuan-tuan dan puan-puan, tentu saja semuanya dipengaruhi dengan pengetahuan masing-masing dalam kita mengenal siapa diri kita. Untuk kita mengenali diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa bagi membicarakan tajuk kita pada malam ini, saya dengan ini akan mempersilakan panel kita yang pertama terlebih dahulu. Sebagai mukaddimahnya Ustazah, ada pepatah yang menyebutkan kepada kita, setiap yang awal ada akhirnya, setiap yang bertemu akan berpisah. Sebelum kita menerjah kepada persoalan kita seronoknya hidup ini, bolehkah Ustazah ceritakan kepada kita terlebih dahulu dalam mukaddimah ini tentang membicarakan tentang kehidupan? Adakah persoalan kita, tajuk kita ini ada kaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala? Allah nyatakan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Insya-Allah tuan-tuan, mari kita sama-sama dengarkan kupasan daripada Al-Fadilah Ustazah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Hadi selaku moderator kita pada malam ini. Seterusnya yang saya kasihi sahabat panelis saya, Ustaz Muhyiddin Mokhtar, begitu juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Saidina Abu Bakar, wing kiri dan wing kanan, sayap kiri dan sayap kanan, ya. Tuan Haji Nasir, begitu juga dengan muslimat, Kak Rohani, Kak Mazlina, Kak Tun, ya, yang menyantuni saya daripada airport lagi, tuan-tuan dan puan-puan, dan keseluruhannya lah yang tak disebut namanya. Akhirnya kepada para jemaah, tetamu-tetamu Allah yang menghidupkan rumah Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di dalam dewan ini, apa khabar semua? Alhamdulillah, ini suara
Suara yang biasa datang ke pengajian. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, bila saya sampai masuk saja di pekarangan masjid tu, Kak Tun cerita, sebab kita kagum ni tengok masjid Saidina Abu Bakar. Masya Allah, cantiknya, bercahaya. Masuk saja nampak cahaya. Dah lah duduk atas bukit, bercahaya lagi. Jadi kami berdua ni tertanya, macam mana ni dapat masjid cantik begini. Jadi Kak Tun pun cerita, dia kata ini semua duit dan wang hasil infak tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang jual botol, ada yang jual surat khabar dan sebagainya untuk membina ya dewan dan juga masjid ini. Saya rasa sangat tersentuh tuan-tuan puan-puan. Sebab bila cerita ni, kita ni sekarang ni dalam bulan apa Rajab. Malam ni dah masuk 13 Rajab. Dan Rajab ini dia terkait dengan satu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan Isra' Mi'rajnya Nabi bermula di tanah suci Makkah. Sekarang tak boleh siapa masuk lagi. Kosong tempat mataf, tempat tawaf tu. Yang mengingatkan saya ni, sejarah Masjid Saidina Abu Bakar ini mengingatkan saya tentang pembinaan Kaabah tu. Seronok kita tengok Masjid Saidina Abu Bakar, sebab boleh ingat. Apa yang ingatnya tuan-tuan puan-puan? Kaabah ni, bentuk Kaabah tu asalnya dia macam tumit kaki kita. Kaabah bermaksud tumit. Jadi dia, orang kata dia bersifat 4 segi depan, belakang tu bujur. Macam telur lah. Jadi bersifat beginilah. Dan kemudian diruntuhkan Kaabah tu, nak dibina kembali. Bila nak bina, dia kumpulkan duit dan infak daripada harta yang halal sahaja. Harta yang halal sahaja. Kumpul-kumpul daripada harta yang halal. Tak cukup nak bina macam sebagaimana Nabi Ibrahim bina tu. Daripada Kaabah kotak 4 segi tu, termasuk dengan yang bujur. Cukup hanya yang 4 segi sahaja, yang bujur tak boleh masuk sebab tak cukup duit. Maka Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, dia kata tak apalah, cukuplah yang 4 segi ni, kita tinggalkan yang bujur itu di luar. Dan yang bujur itu kita panggil hari ini sebagai Hijir Ismail. Jadi nak ceritanya tuan-tuan puan-puan, pembinaan masjid-masjid yang baik itu dia datang daripada harta-harta yang halal, infak yang baik. Itu dah seronok dah. Seronokkah kita? Seronok dah. Ada satu lagi kisah tuan-tuan puan-puan, yang ini berkait rapat. Beberapa tahun yang lampau, peristiwa tsunami. Peristiwa tsunami, Kedah kena. Betul tak? Kedah kena. Kulim kena tak? Kulim tak kena nah? Okey. Kisah tsunami ni ceritanya saya baru baca. Dalam banyak-banyak makhluk, waktu datang gelombang tsunami, semua lari menyelamatkan diri. Dan salah satu tempat untuk selamatkan diri mereka di mana? Masjid. Tapi tidak dicerita kat mana tempatnya ni. Tak cerita kat mana. Tapi nak bagi tahu, bila ramai menderu masuk ke masjid, adalah seorang hamba Allah ini non-Muslim. Dia bangsa Cina. Dia ada kedai. Dia naik ke tingkat paling atas. Dia nampak lambakan air menderu-deru masuk. Sebelah kedai dia masjid. Sebelah kedai dia masjid. Dan kemudian dia tengok masjid, ramai orang masuk ke masjid. Sedang dia tenung-tenung tu, dia nampak ada lembaga besar dan tinggi, pakai baju putih tuan-tuan puan-puan. Pakai baju putih, jadi polis trafik. Macam polis trafik, tapi besar tinggi.
Trafik apa? Bukan trafik kereta. Dia duk bagi arahan pada air, laluan. Dia tahan air tu jangan kena masjid. Pergi lalu ikut di ruang lain yang tak kena masjid. Tuan-tuan puan-puan, polis trafik mana kan, kadang-kadang bila dia punya laluan terlalu banyak, kalau air tu memang dah banyak kan, sampai satu saat sahabat ni dia nampak apa? Dia nampak air tu tidak boleh dikawal lagi. Air tu macam lebih mengganas. Sebab memang tuan-tuan perempuan, setiap hari air laut berdoa kepada Allah, ya Allah, banyaknya manusia yang berlaku derhaka kepadamu. Kami tak sanggup melihat engkau diderhakai, ya Allah. Kami ingin membela, ya Allah. Izinkan kami menggoncang mereka dan menelan mereka. Itu doa laut, tuan-tuan perempuan. Jadi yang polis trafik ni tahan, tak boleh tahan tuan-puan. Masuk, bila dia masuk dia memang nak telan aja, nak langgar masjid. Apa berlaku? Sahabat non-Muslim kita nampak lagi malaikat banyak datang, dia angkat masjid tu. Dan air lalu tanpa mengenai masjid. Dan akhirnya sahabat non-Muslim tu masuk Islam. Masya Allah. Nak jadi cerita itu adalah hidayah baginya. Tetapi dalam masa yang sama, untuk kita berfikir tentang hakikat kehidupan kita hari ini. Kita hidup ni untuk apa? Sebab ada masa yang sedikit sahaja. Mati anytime. Betul kan? Anytime. Tu bahasa kulim tu. Kejap lagi anytime. Keluar, kalau Allah kata masa dia sudah, maka datanglah malaikat Israel mencabut nyawa kita. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, bila kita dengar cerita-cerita tentang ini, kita seronok. Sebab apa kita seronok? Kita puas hati walaupun kita tak tahu kenapa. Tapi puas hati dan seronok kerana kita memenuhi fitrah, asal usul, sebab kita semua diciptakan oleh Allah Rabbul Izzah. Walaupun mungkin tak tahu, sampai sahabat non-Muslim tu masuk Islam, dia diam lama sebab dia daripada kecil memang duduk bersama dengan orang Islam, tapi tak pernah terfikir nak masuk Islam. Masjid menjadi asbab. Bila dia lihat suasana peristiwa tragedi tsunami itu, dia boleh membuka hatinya untuk memeluk dan menerima Islam. Seronoknya dia tuan-puan. Jadi hakikat seronoknya kita ini, dia bergantung kepada kenapa kita diciptakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ni seluruh tubuh badan ni semua merayu-rayu kita. Secara fitrahnya dia tahu dah, kita ini adalah hamba kepada Allah. Bila dah hamba kepada Allah, bila kita melakukan sesuatu yang selari dengan apa yang Allah mahu, maka hati kita akan seronok. Tapi kalau kita melakukan sesuatu di luar fitrah, walaupun kita happy, kita seronok, kawan-kawan pun seronok, dunia seronok, dunia meraihkan, tapi kita tetap tidak tenang tuan-tuan puan-puan. Kita tak tenang, jiwa kita meruntun, memanggil kita untuk kembali kepada Allah. Saya pernah tuan-tuan puan-puan, tapi tak selalu, saya nampak dan menyaksikan membantu sahabat non-Muslim bersyahadah. Masa sebut syahadah tu, kita ajar dia, tak ada apa-apa. Tapi bila dengar dia sebut syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sebab menangis tuan-puan. Dia ni Kristian. Jadi bila dia Kristian, mana dia percaya Nabi Muhammad? Dia tak percaya Nabi Muhammad kan? Dia percaya pada Nabi Isa alaihissalam. Dia tak mengakui Nabi Muhammad. Malah dia perlekeh dan hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan, bila dia sebut, dia ni orang bahasa Inggeris, dia bukan tahu bahasa Arab pun. Jadi bila dia sebut asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Sebab Muhammad ni dia macam terberhenti sebab air mata dia keluar. Sebab apa agaknya? Sebab pada waktu itu hatinya sedang diketuk oleh cahaya. Dan lepas habis tu terus dia menangis, dia peluk saya. Dia rasa apa dia kata? Dia rasa beban hilang, rasa macam ringan. Dia rasa macam ada sesuatu perasaan menyelinap masuk dalam diri dia dan dia rasa macam seronoknya, ringannya hidup dia. Masya Allah, itulah nikmat bersyahadah. Kita setiap hari bersyahadah dah tu kan, 2 kali dalam solat kita, tahiyat awal, tahiyat akhir, betul tak? Tak ada rasa apa-apa pun tuan-tuan dan puan tahu. Tapi kalau kita duduk mengiringi insan-insan yang memeluk Islam ni, Masya Allah, kita akan rasa nikmatnya syahadah tu. Kan nampak kalimah syahadah tu rasa macam sangat bercahayanya, sangat bahagianya. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, bila Ustaz Abdul Hadi sebut ada tak kait mengait dengan ayat Al-Quran, alastu bi rabbikum bala syahidna, adakah engkau mengakui aku ini Tuhanmu? Dan Allah bagi tahu, kita semua jawab bala. Bala ini maksudnya sudah tentu, sebab dia datang daripada bala, 2 patah perkataan. Bal bahkan, la ini tidak, maksudnya bukan tidak ya, dia menafikan semua penafian terhadap selain Tuhan. Dan hanya Allah sahaja yang dia akui. Bala syahidna. Ya Allah, kami mengangkat saksi. Ya Allah, kami bersaksi. Ya Allah, dengan tubuh kami, dengan mata kami, dengan panca indera kami, seluruh anggota tubuh kami, nyawa kami menjadi saksi bahawa Engkau adalah Tuhanku. Jadi itu daripada jawapan syahadah kita. Sebab itu tuan-tuan perempuan, kita ni duduk kan sekejap saja dalam dunia ni kan, berapa puluh tahun je pun. Kita ini kena memperjuangkan akidah. Akidah ni apa? Akidah ni daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tak pernah berubah. Percaya pada Allah, percaya pada para rasul, percaya pada para nabi, percaya pada kitab-kitab, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Tu daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan akidah yang sama. Tapi maksud akidah ni apa? Maksud akidah ni tuan-puan, aqdun, akad. Aqdun, akad. Akad ni bila masa kita dengar? Akad jual beli. Itu ada gerai-gerai kat luar tu. Nanti kita jual beli. Saya beli. Dia pun jawab saya jual. Akad lagi kita kenal waktu bila? Siapa yang dah kahwin, angkat tangan. Oh, yang siapa yang pernah kahwin, angkat tangan. Tak ada yang dah kahwin lah. Tak ada yang dah kahwin. Kita dengar waktu bila? Akad ni, akad nikah. Aku nikahkan di kau. Akad nikah tu akad. Dan kita pun jawab, aku terima nikahnya. Jadi akad, akdun ini adalah simpulan, ikatan. Macam ikatan tali itu, akdun. Jadi akidah itu adalah simpulan tali. Simpulan tali dengan siapa? Dengan Allah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita sampai ke dunia ini, pada kalimah alastu bi rabbikum bala syahidna, kita telah berakad terlebih dahulu dengan Allah. Baru kemudiannya kita berakad jual belilah, akad dalam muamalah lah, akad nikah lah. Jadi kita dah berakad dulu dengan Allah sebelum kita sampai di bumi ini. Masya Allah. Dan akad itu menyatakan bahawa kita adalah hamba yang patut patuh pada Allah tanpa syarat. Tanpa
bersyarat. Syarat maksudnya apa? Ya Allah, aku nak patuh pada Engkau ya Allah, tapi tengoklah duit tak ada, macam mana aku nak bayar zakat ya Allah? Kau bagilah duit banyak sikit. Kalau bagi banyak sikit, insya-Allah aku bayar zakat, aku bayar sedekah, aku bagi infak, bagi wakaf. Macam tu kan. Dia bersyarat tu. Dia nak bersedekah dengan bersyarat. Dia nak membayar zakat tu dengan bersyarat. Ya Allah, aku ni memang nak sembahyang tapi tak sihat ya Allah. Kalau sihat nanti buatlah. Dia bersyarat. Jadi hamba Allah ini, dia buat apa yang Tuhan dia suka. Maka hari ini perjuangan kita tuan-tuan dan puan-puan, dengan tajuk seronokkah kita, kita perlu belajar untuk mencari apa yang Allah seronok. Dan kita akan rasa seronok bila Allah seronok. Dan akhirnya nanti Allah akan panggil kita balik. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mari kemari kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau sentiasa meredai apa yang kuberikan padamu, dan aku reda terhadapmu. Jadi kita kembali sebagai hamba Allah yang memegang akad, dan pada waktu itu tidak ada keseronokan selain daripada panggilan dan lambaian daripada Allah Rabbul Izzah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustazah Isfadiah di atas penjelasan yang telah diberikan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sekarang kepada kita untuk kita membicarakan tajuk kita seronokkah kita dalam kehidupan kita ini, maka kita patah baliklah. Ingat balik Allah ada tanya kepada kita, alastu birabbikum, adakah kamu nak mengaku aku ni Tuhan kamu? Tadi ustazah dah cerita dah, kita dah buat pengakuan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna kita duduk di atas dunia ni, kita ada Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kehidupan kita itu dalam bentuk keseronokan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum saya melangkahkan soalan saya kepada panel kedua, saya ingin membuka ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk ambil nombor telefon saya. Oi, malam ni bagi nombor telefon free. Untuk tuan-tuan kalau ada soalan, sekejap boleh mesej kat saya. Maknanya kita nak buat dalam secara santai, ada interaksi di antara tuan-tuan dan puan-puan bersama panel kita. Kod-kod ada terpendam dah, tapi berkaitan dengan tajuk kita pada malam ni lah. Tuan-tuan boleh mesej kat saya. Saya letak telefon atas paha ni, sekejap bergegak tu ada mesej masuk lah tu. Tuan-tuan boleh ambil nombor saya 013 untuk malam ni lah kot noh. Nak tanya soalan. 013 489 7811. Saya ulang sekali lagi. Kalau sekiranya tuan-tuan nak tanya soalan kepada panel kita, sekejap terus saya tanya kepada panel kita tu melalui WhatsApp, ataupun soalan tuan-tuan nak tanya dengan nombor telefon saya 013 489 7811. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk seterusnya kita melangkah kepada panel kita yang kedua, Ustaz Muhyiddin Mukhtar, iaitu saya ingin bertanyakan kepada Ustaz berdasarkan kepada ayat suci Al-Quran. Tadi Ustazah sebut dah tentang kehidupan kita. Dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang kehidupan kita ni lahwun wala'ibun, tempat yang seronok untuk bermain-main. Main yang macam mana? Jadi kita nak tanya kepada panel kita yang kedua berdasarkan kepada surah Al-Ankabut. Allah nyatakan kepada kita, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wala'ibun.
wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi untuk itu, apakah maksud yang dengan kehidupan atas dunia ini berdasarkan kepada ayat yang telah kita bacakan tadi, Ustaz? Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Abdul Hadim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Tuan Nazir, seterusnya kepada sahabat panel saya Ustazah Isfadiah binti Muhammad Dazuki. Jadi kat depan pentas ni kena anggap orang lain lah, kena sebut nama dia betul-betul. Kalau kat luar tu dipanggil sayang ke macam-macam lah kan, jadi kena sebut betul Isfadiah binti Muhammad Dazuki. Jadi saya kenalkan juga sebab Ustazah lupa nak sebut, kadang orang keliru, dia kata dia anak Datuk Dusuki Ahmad. Jadi kalau saya dapat mertua Datuk tu tempat hebat, tapi dia anak Wak Dasuki, orang Jawa, dan bukan juga anak Datuk anak Ustaz Dasuki Rani. Ada orang kata, dia kata ni anak Ustaz Dasuki Rani, bukan juga ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, yang ni lagi hebat lah. Orang dah biasa pegang mic, dia tahu mana mic yang orang kata yang cantik dan kurang ya. Baik tuan-tuan puan, itu permulaan ya. Tidak lupakan juga kepada tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada jawatan kuasa yang menyebut kami untuk sama-sama berkongsi dalam majlis ilmu pada malam ini. Tuan-tuan puan-puan, memang cukup bertuah kerana malam ini kita berada dalam suatu majlis yang Nabi sebut sebagai jalan-jalan untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke mana? Untuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya berdoa untuk diri saya sendiri daripada tuan-tuan puan-puan, semoga kita semua menjadi ahli syurga insya-Allah. Jadi berkaitan dengan soalan yang Ustaz sebut tadi tentang dunia ini suatu kehidupan yang main-main dan seronok-seronok. Memanglah tuan-tuan puan-puan, siapa yang tak nak seronok? Ada orang nak bersedih je, tak nak. Ada orang yang nak munyuk aja. Kalau pasangan kita munyuk je, kita senang hati tak? Tak senang hati, tak senang duduk. Bukan dia seorang yang munyuk, kita pun jadi munyuk juga. Bukan kita munyuk, satu keluarga pun munyuk juga. Kalaulah Tuan Nazir dia tak happy malam ni, agaknya jadi tak program malam ni. Susah. Nak guna dewan, Nazir tak bagi. Lepas tu nak gunakan bagian nak makan-makan, Nazir tak bagi. Nazir mood tak baik. Jadi banyak perkara yang kita tak boleh nak selesaikan kalau hati kita tak tenang, hati kita tak seronok, hati kita nak happy. Memang kita semua nak tenang, kita nak happy dan kita nak seronok. Itulah dunia yang kita hidup sekarang ini, di mana kalau tidak ada keseronokan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, lebih baik aku matilah macam ni. Ramai kan di antara orang-orang yang stres, tertekan, dia rasa tak seronok, akhirnya buat jalan untuk membunuh diri, na'udzubillahi min zalik, ataupun ambil jalan-jalan yang tak betul, ambil dadah, minum air ketum, sebab dia nak cari keseronokan. Tapi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini Maha Adil. Allah Taala sangat bijaksana, di mana apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia di atas dunia ini, ada matlamat dia. Dan untuk mencapai matlamat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan satu garis panduan bagaimana untuk mencapai matlamat, tujuan kenapa manusia berada di atas dunia ini.
Sebab itulah dalam ayat yang Ustaz baca tadi, wa ma hadhil hayatid dunya illa la'ibun wa lahu wa anna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Ya. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan keseronokan dan suka-suka, tetapi Allah Ta'ala menegaskan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Ya. Supaya kita tidak lupa bahawasanya kita hidup di dunia ini adalah sementara, tetapi yang hakiki yang sebenar ialah kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Sebab itulah ulama dalam mentafsirkan maksud la'ibun walahmun ini dinyatakan diqasriha, kerana kehidupan di dunia ini sangat singkat. Ya. Jadi bila singkat ni macam bukan satu yang hakiki. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan ini sebagai la'ibun walahmun, sesuatu yang suka-suka dan main-main, kerana bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bagi kita duit, Tuan Haji ada duit berapa bilion? Baru tahu hari ni kan, rupanya ada orang yang hartanya mencecah bilion. Kita rasa dengan adanya bilion itu, wow, hebat. Dulu orang kalau dah rasa dia dah bergelar jutawan, dia rasa hebat. Sekarang tak ada, tak susah, ramai dah jutawan. Orang-orang muda pun nak dapat sejuta senang je. Sekarang dia nak kelar kepada bilion. Bilion tak cukup, dia naik trilion, ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala benda ni tak ada nilai, macam orang main-main je, macam permainan kan, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah SAW menegaskan lagi tentang hakikat dunia ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Satu ketika Rasulullah SAW berbaring di atas pelepah tamar. Ialah zaman Nabi mana ada kapet macam tempat kita kan. Bukan tidur atas kapet je, kita tidur atas apa? Tilam yang empuk. Kalau kita tidur tu, dia akan turun 3 inci. Untuk orang muda-muda sedap lah. Kalau ada musim macam saya tak boleh, sakit pinggang. Dia kena tilam yang keras, sabun, sesuai untuk orang yang sakit pinggang. Tapi Nabi berbaring di atas pelepah tamar. Bila bangun, maka Ibnu Mas'ud melihat ada kesan-kesan di bahunya, kesan pelepah tamar. Maka Ibnu Mas'ud pun minta izin, boleh tak saya sediakan satu hamparan untuk engkau ya Rasulullah, untuk tidur dengan keadaan yang lebih baik. Nabi kata apa? Mali walid dunia, apalah yang ada di dunia ini dibandingkan dengan aku, ya? Ma'ana fid dunya ila karakibin. Kalau nak dibandingkan kehidupan aku di dunia ini dengan dunia yang ada di hadapan ini, seperti rakibin, orang yang bermusafir, berjalan. Istazalla tahta syajaratin, yang berteduh seketika di bawah pokok. Bila berteduh di bawah pokok, semaraha wa tarakaha, bila dia bergerak maka tinggalkanlah tempat yang berteduh tadi. Itulah perumpamaan dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Kita janganlah terlalu memikirkan dunia ini milik kita sehingga kita menjadi hamba kepada dunia. Habis nak buat macam ustaz, macam tu tak payah kerja ke? Tak payah meniaga? Duduk kat masjid je? Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita berada di atas dunia ini ada suatu misi yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabkan kata kita untuk apa? Untuk menjadi khalifah, untuk mentadbir dunia ini, untuk memakmurkan dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan nak gunakan dunia ini untuk kepentingan kita sendiri,
kerana dunia ini hidupnya hanya sementara, dan bila-bila masa saja Allah Ta'ala akan panggil kita. Ustaz saya dah sebutkan, ya, kita akan dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara prinsip hidup yang mesti kita pegang. Jangan kita lupa prinsip ini. Kalau tidak kita akan tersesat. Kalau tidak kehidupan kita akan hanyut, dan mungkin kita tak rasa seronok dalam kehidupan kita bila kita tak dapat apa yang kita kehendaki. Kita tak dapat kumpul duit banyak, kita susah hati. Tak dapat isteri cantik, kita susah hati. Tak dapat suami yang handsome, kita pun tak puas hati nak cari handsome lagi. Kalau yang satu dapat, dia kata tak cukup, nak kedua. Sebab mencabar kelelakian, dia pun mencari yang kedua, ketiga, sehingga berlakunya masalah dan semacam. Sebab dia menghambakan hidupnya itu untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan perempuan, Ustaz berapa minit Ustaz bercakap Ustaz? Sedap je pakai mikrofon ni lagi power kan. Ustaz pergi masa tak ni Ustaz? Boleh terus sampai pukul 12 malam ya. Ni tuan-tuan perempuan, kesimpulan saya nak sebutkan dalam pusingan pertama ini, bahwa hidup kita di atas dunia ini adalah untuk memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk kita lakukan, untuk kita penuhkan, bukan untuk kita nak penuhi apa yang kita inginkan. Jangan kita mencari keseronokan berasaskan kepada nafsu kita, tetapi kita bimbing nafsu kita, kita atur nafsu kita agar kita seronok, kita happy, kita rasa bertuah apabila kita dapat memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki di atas dunia ini. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki? Yang pertama, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kalau kita nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah yang khusus. Kalau solat di masjid, kita seronok hidup di masjid. Kalau hidup berumah tangga, kita seronok apabila kita dapat membantu ahli keluarga kita. Suami rasa seronok bila bantu isteri kat dapur. Kalau isteri pula rasa seronok, rasa bahagia apabila membantu si suami dalam urusan kehidupan, saling bantu membantu, kerana itulah yang dituntut oleh Islam. Dalam kita hidup bermasyarakat, kita rasa seronok apabila kita orang Islam bersatu padu, bekerjasama, saling sokong menyokong, jauh sekali daripada bermusuh-musuhan. Kerana kita orang Islam, orang yang beriman adalah bersaudara. Itu yang Allah Ta'ala suruh kepada kita untuk melakukan, ya. Ketepikanlah persoalan kumpulan itu, kumpulan ini, warna itu, warna ini. Yang lebih utama, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan kepada kita. Untuk apa? Orang Islam kerana bersatu padu, barulah orang Islam ada kekuatan. Kalau tidak, orang bukan Islam akan menguasai kita. Bila mereka menguasai kita, tuan-tuan perempuan, apa panduan yang mereka lakukan dalam mengurus kehidupan dunia? Orang Islam dia ada panduan dia. Dia ingat kepada Allah, dia tahu hukum halal dan haram, boleh ke tak boleh. Orang lain yang tidak panduan, maka kitalah yang akan menjadi mangsa kepada ketidakadilan, ya. Seterusnya Allah Ta'ala arahkan kepada kita untuk sentiasa menyantuni orang yang susah dengan bersedekah, memberi sumbangan. Ustazah pun berbalik dia bersirah, serantau Muslim membantu orang yang susah menjadi pelarian. Kenapa orang Islam menjadi pelarian? Kerana kuasa dipegang oleh orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seronoklah kita apabila kita dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seronoklah kita apabila kita dapat mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah itu dikatakan la'ibun wa lahun, satu keseronokan, satu permainan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada kita, yang akhirnya akan membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti, iaitu kita kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah
redha kepada kita, sebagaimana Ustaz sebut tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kita kena ingat juga hidup kita di dunia ini adalah Allah Ta'ala nak uji kita, siapakah yang paling baik amalan kita. Memang kalau kita hidup takkan lepas daripada masalah, ada je masalah. Suami isteri saya dengan ustazah selalu je bermasalah, ada je yang tak kena kan. Dia anggap betul lah tu kan. Tetapi yang penting bagaimana kita melayani perselisihan tersebut. Bila kita tahu kita kena bersabar. Kalau perempuan lelaki siapa banyak bercakap, tuan-tuan perempuan? Lelaki perempuan siapa banyak bercakap? Perempuan. Sebab tu lelaki dia akan senyap. Bukan bermakna dia tak sayang, tapi dia sayang itulah dia senyap. Sebab kalau dua bercakap, hai, perang dunia ke-10 nampak gayanya. Jadi situ kita bagaimana kita menangani krisis, perselisihan, di situ kita diuji dengan kesabaran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan nak cerita pasal tu lagi panjang, untuk pemahaman setakat dulu insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penerangan berdasarkan ayat yang saya tanyakan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jelas kepada kita dengan tips-tips yang telah Ustaz bagi, panduan kepada kita tadi, bagaimana kita nak melayari kehidupan kita semata-mata untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata untuk keseronokan semata-mata di atas dunia ni, tetapi kita nak jadikan keseronokan yang ada di atas dunia ni dalam bentuk keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya dapat sungguh soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk tidak mengecewakan, soalan yang sampai kepada saya Ustazah, ini secara spontan lah, untuk saya ajukan kepada Ustazah. Soalan yang pertama berkenaan dengan anak-anak remaja kita yang berada di peringkat sekolah. Saya rasa yang ni cikgu sekolah Ustazah. Soalannya dia tanya, bila ditanyakan kepada anak-anak sekolah tentang cita-cita, apa tujuan dan matlamat hidup atas dunia ni, tak ada jawapan. Kemudian mungkin adakah kerana dengan keseronokan di atas dunia ni dapat segala benda yang diperlukan, nak handphone dapat, nak motor dapat, nak segala-galanya dapat. Hilang pula soalan. Senang dapat untuk anak-anak tadi. Jadi soalannya, apa nasihat kepada golongan remaja yang ada? Mungkin tak ramai remaja yang ada, tapi kita boleh bagi tahu untuk mak ayah. Satu lagi soalan yang ada kaitan juga Ustazah, remaja lebih seronok dengan dunia internet. Jadi dua persoalan yang saya gabungkan. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, anak-anak remaja ini merupakan generasi yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tahu bagaimana Nabi menyanjung, mengangkat martabat anak-anak remaja, kita kena baca sejarah selepas baginda Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sebenarnya daripada Mekah lagi ada dah, iaitulah wakil daripada Saidina Ali radhiyallahu an. Anak-anak remaja ini sangat rapat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Anas bin Malik, antaranya Abdullah bin Umair, antaranya Fadl ibnu Abbas, antaranya lagi adalah Abdullah ibnu Abbas. Ramai sangat tuan-tuan puan-puan. Daripada mereka inilah kita dapat riwayat hadis-hadis. Daripada mereka juga, mereka menceritakan tentang pengalaman mereka bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah macam mana Nabi boleh memberi kesan dan bekas dalam hati anak-anak remaja ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa perkara yang telah dilakukan oleh baginda Nabi.
yang diriwayatkan oleh Saidina Umar sendiri. Saidina Umar dia memerhatikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan anak-anak daripada yang kecil sampailah yang nak masuk dewasa. Dan ini yang disebut oleh oleh Saidina Umar radhiyallahu an. Apa kata dia? Ni dia punya key atau formula melayan anak-anak mengikut tahap umur masing-masing. Perupanya tahap umur kita ni boleh dibahagi kepada 4. Kanak-kanak 0 hingga 7 tahun. Yang kedua 7 hingga 14 tahun. Lepas tu masuk baligh, kan? Waktu umur baligh 15 tahun hingga 21 tahun. Dan kemudian 21 tahun ke atas. Saidina Umar kata apa? La'ib ibnaka sab'ah. 7 tahun yang pertama dengan anak-anak ni, bermainlah dengan dia. Tu tengok si kecil yang pakai telekong tu kan. Dia mana takut dengan orang? Main aja. Orang lain semua duduk, betul tak? Saya dulu tuan-tuan puan-puan, masa umur saya 5 tahun, 6 tahun, arwah ayah saya yang bukan Datuk Dusuki, yang bukan Ustaz Dusuki Rani, bukan arwah ayah saya tu Wak Dasuki, dia bawa saya ke masjid tu macam umur gitulah, duduk sebelah dia tu dalam kereta. Dia pun bagi tahu, ni sampai masjid ni buat apa? Saya kata sembahyang sampai habis. Cik angguk, ya. Waktu kita perempuan mana ikut dia? Ayah sembahyang kat kawasan lelaki, kita anak perempuan sembahyang dekat kawasan perempuan. Ayah tak nampak. Imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir kat belakang Allahu Akbar. Ada kawan-kawan pula kak, ya Allah, datang cucuk bahu ni, jomlah, kejap je, jomlah. Agak-agak ustazah ni pergi main ke solat. Oh ya Allah, pandainya. Pandai tuan-tuan perempuan. Memang saya masa tu memang waktu itu rasa macam dalam dilema lah. Nak sembahyang ke nak main, nak sembahyang ke nak main, nak sembahyang ke nak main. So buat fatwa sendiri, kena main. Sebab waktu tu fikir kalau kita tak main, kawan-kawan ni nanti tak nak kawan dengan kita. Pergilah main. Dah main tu tuan-tuan perempuan berlari-lari ni sampai ke depan tempat imam sembahyang. Tapi imam sembahyang dalam bangunan kita dekat kaki masjid tu kan, berlari-lari tu. Tuan-tuan perempuan, saya nampak pemandangan yang sangat indah. Gerak-geri solat yang serentak. Imam sebut rukuk Allahu Akbar, kita pun nampak semua orang rukuk. Zap, cantiknya. Imam pun sujud Allahu Akbar, semua sujud. Kita pun tengok, ya Allah, bestnya, cantiknya. Tapi main juga tu, lari-lari tu. Sampailah tiba-tiba kawan panggil, cepat masuk, dia kata. Rupa-rupanya imam dah tahiyat akhir. Jadi masing-masing masuk untuk apa? Tak tahu entah rakaat berapa, duduk terus tahiyat akhir sama. Bila imam bagi salam, kita pun bagi salam. Tuan-tuan perempuan, waktu umur saya 5 ke 6 tahun, saya rasa saya berdosa tahu. Sebab saya tipu ayah saya. Dah janji dengan ayah ni nak sembahyang, tapi main-main. Dan kemudian saya pandang makcik-makcik depan saya ni, waktu salam tu kan, saya pelik. Saya kata, kenapa makcik ni tak nak lari-lari macam saya? Kenapa makcik ni tak nak main-main? Kenapa makcik ni, pada pandangan saya tu, baiknya makcik-makcik ni, dia ikut aja apa yang imam cakap. Dan waktu itu tuan-tuan perempuan, saya cakap sendiri. Saya kata, tu dalam rumah Allah. Saya kata, ya Allah, aku nak jadi baik macam makcik-makcik ni. Makcik-makcik itu adalah idola saya, ikon saya, contoh teladan saya. Masya Allah.
Rupa-rupanya anak-anak bermain, dia belajar. Masuk 7 hingga 14 tahun sekolah rendah. Wa'adibhu sab'ah. Disiplinkan anak-anak tu. Jadi bila disiplinkan anak-anak tu, mak ayah ataupun orang yang dewasa yang dekat dengan anak-anak ni selalu ingatkan dia tentang akhlak, tentang adab, tentang peraturan, menghormati orang lain, mengasihi mereka, berterima kasih, minta maaf, minta izin, bagi salam, sebagainya. Kita yang bagi semangat, bagi perangsang pada dia. Dan tak semestinya mak bapak dia. Sebab gaya Nabi, cara Nabi, semua anak-anak remaja, anak-anak kecil adalah anak-anak dia. Dan Nabi datang tu jumpa tak terus tegur, tak. Kau buat salah terus tegur, tak. Nabi dia bina hubungan yang ngam dulu dengan mereka. Nabi suap, bagi makan. Ya Allah tuan-tuan puan-puan, banyak cerita ni. Kalau nak cerita pasal anak-anak dengan masjid aja 1 jam tuan-tuan kena bagi kat saya. Yang ini tak cukup, ya. Baik, kita pergi ke waktu bila anak-anak meningkat remaja. Summa akhihi sab'ah. Berkawanlah dengan anak-anak ini. Anak-anak remaja kita ini, dia kurang kawan-kawan yang baik. Kawan yang ada kepala otak, pemikiran, jiwa sama macam dia. Yang duk pergi ke internet memanjang tuan-tuan perempuan, sama macam dia. Jadi siapa kawan baik dia ni? Kawan yang boleh tunjuk jalan, kawan yang boleh pimpin bimbing dia, kawan yang boleh beri nasihat, kawan yang boleh mengangkat kelemahan kekurangan dia, kawan yang tunjuk apa potensi kebaikan dia. Kawan mana ni nak cari? Tuan-tuan perempuan, tak lain tak bukan adalah ibu bapa sendiri. Sebab tu Nabi dia berkawan dengan anak-anak remaja ni. Sewaktu dia tak tahu matlamat, Nabi tunjukkan matlamat. Ada seorang anak ni, dia nakal sikit. Dia nampak ada pokok buah tamar yang berbuah. Dia nak makan. Apa dia buat? Dia ambil batu, dia baling. Dia baling sampai habis, rosak buah-buah yang tak sepatutnya dimakan tu, yang masih mentah lagi, rosak. Jadi para sahabat dah halang, dah nasihat, dah ingatkan. Jadi dia ni macam degil lah, degil. Kemudian sahabat takkan sikit-sikit mengadu kat Nabi, tak tahu nak buat macam mana dah ni. Tangkap budak tu, bawa jumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan, apa Nabi buat? 3 benda ni. Yang pertama, Nabi tanya matlamat dulu. Kenapa engkau lakukan itu wahai anakku? Jadi anak ni pun jawab, aku lapar. Yang kedua, Nabi buat apa? Dah tahu matlamat, oh dia lapar. Nabi buat apa? Nabi bagi cadangan. Kalau engkau lapar, jangan baling. Ambil dan lihat, kutip mana buah yang telah masak di atas tanah. Kamu bersihkan dan kamu makan. Kerana buah tersebut sudah ranum dan sudah masak. Tak perlu kamu baling, buang tenaga, buang masa. Nabi bagi pilihan supaya dia berfikir. Bagi alternatif. Kita kalau anak-anak kan, tak bagi main game, tak bagi main internet. Ada bagi pilihan tak? Dah jangan main game, jangan main internet, jangan buka komputer, main telefon buat sini, game je. Lepas tu hilang telefon, tak boleh terkebil-kebil, dia tak tahu nak buat apa. Nabi bagi pilihan. Tuan-tuan perempuan, anak-anak kita bila remaja dia boring. Jangan sampai dia sebut boring. Kita kena cari aktiviti untuk anak-anak ni. Buat, alhamdulillah kita ada masjid. Kena ada satu ahli jawatan kuasa belia dan kanak-kanak. Mesti ada tu. Jangan datang angguk-angguk tu kan, mesti ada. Belia dan kanak-kanak, fikirkan kebajikan mereka, masa depan mereka, program-program mereka. Dan program-program mereka tak semestinya buat di masjid. Boleh petang-petang tu ambil kerja abang bangla ni, merumput, contoh sama-sama buat kebajikan. Ziarah rumah siapa pakcik yang anak-anak tak ada, yang dah tua.
Meh kita tolong hantar makanan ni daripada masjid, hantar makanan. Siapa yang jadi postman Food Panda dia, Grab Food dia? Anak-anak remaja. Dia perlu aktif. Dia kena ada aktiviti. Anak itu perlu dibimbing. Dia lahir, dia tak tahu apa-apa. Bila makin besar, tuan-tuan puan-puan tak tahu apa-apa ni, tanya dia, nama siapa? Nama saya Abdul Rahman. Apa maksud Abdul Rahman? Entah, tak tahu. Nama dia, makna pun dia tak tahu. Tak percaya? Tuan-tuan tanya. Saya dulu jadi pensyarah, saya selalu tanya anak-anak remaja ni, nama Zulaikha, apa maksud dia? Angkat bahu. Nama Muhyiddin, apa maksud ni Muhyiddin? Tak tahu. Saya kena bagi assignment. Okey, balik ni, habis saja kelas saya, pergi telefon mak, tanya, kenapa nama awak begini? So bila dia tahu maksud nama dia, dia dah nampak identiti dia, tuan-tuan. Dia dah nampak apa matlamat dia, apa harapan ibu dan ayah dia, dan ke mana dia boleh bawa dan pergi. Nama saya Isfadiah. Memang tak ada dalam kamus Arab, bunyi macam Arab, tapi tak ada, tuan-tuan puan-puan. Sebab itu gabungan nama mak dan ayah, nama gabungan atuk dan nenek. Saya tanya ayah saya kata, ayah, apa maksud Isfadiah ni? Ayah saya kata apa? I Ishak, datuk engkau. S Salsah, nenek engkau. F Fatimah, nenek sebelah ayah. A Abdi, itu atuk engkau sebelah ayah. D I Dasuki, di awal I akhir, ambil jadikan D. A H Amnah, nama mak saya. A awal H akhir, jadilah Isfadiah. Mula-mula tu saya sedih, sebab saya kata apa? Habis mana nama aku? Tu semua nama atuk, nama nenek, nama saya tak ada. Tapi kemudiannya saya faham, ibu ayah saya bagi nama itu untuk saya, atas asbab saya satu padukan keluarga. Jadi memang saya suka menziarahi makcik-makcik dan sebagainya, sebab saya tahu saya memikul satu amanat daripada ayah dan ibu saya untuk silaturahim, untuk menyatu padukan keluarga. Anak-anak ni tak tahu, tuan-puan, kita kena ajar dan bimbing. Wa akhihi sab'ah. Jadi kalau nak panjang lagi, kena berbincang balik. Dan last kali, summa alki hablahu ala gharibihi. 21 tahun ke atas, campak tali. Alki, campak tali tu biar dia yang mengendalikan sendiri. Kalau dia bawa kereta, biar dia bawa sendiri. Kalau dia ada duit, biar dia uruskan sendiri. Sebab anak 21 tahun ke atas, dia dah akhir remaja, maka dia harus produktif. Kita cerita berkenaan dengan anak-anak remaja. Tuan-puan, anak-anak remaja dia perlukan 3 ini. Nombor 1, dia perlu ditunjuk siapa diri dia dan ke mana dia nak pergi. Yang ini kena panggil saya balik, kita bincang sama-sama, fikirkan tentang yang dipanggil bahasa kulim ni timeline. Timeline, garis hidup dia ni, dia nak jadi apa, bila dia nak pergi haji, bila dia nak kahwin, bila dia nak bekerja. Lukis depan dia, tuan-puan. Siapa yang kena buat tu? Kita lah. Sebab kita dah melalui masa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memerlukan satu pengiktirafan, penghargaan, kepercayaan. Daripada siapa? Kita orang dewasa. Bagi dia mandat, okey, aktiviti ni kau buat. Tak tahu, cakap aja dengan pakcik, pakcik akan tolong, dia akan buat insya-Allah. Dan yang ketiga, apa yang mereka perlukan, anak-anak ini, mereka perlukan contoh teladan. Alangkah indahnya kalau kita dapat hidupkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak perlu artis-artis, insta famous atau sebagainya untuk jadi teladan dalam hidup dia. Kerana apa? Dalam jiwanya
telah hidup seorang insan yang bernama Muhammad Rasulullah, yang bermain dalam fikiran dia, dalam hati dia, boleh menunjukkan jalan dan menjadi teladan yang baik buat anak-anak ini. Ya, dan akhir sekali, untuk internet, tuan-tuan puan-puan, untuk internet kita kena bagi tugasan pada anak-anak ni. Contoh tuan-puan, anak-anak saya yang paling besar umur 24 tahun. 24 tahun dah melepasi 21 tahun. Yang kedua umur 22 tahun. Yang ketiga umur 21 tahun. Jadi 21 tahun, 22 dengan 24. Saya wajibkan mereka bila berada di universiti kena masuk persatuan. Tuan-tuan puan-puan, memang punya masuk persatuan, dia jadi sibuk dengan kerja-kerja, aktiviti dan kebajikan, dan antara yang dia perlukan adalah internet. Tak secara langsung dia menggunakan internet itu untuk menyempurnakan tugas-tugas persatuan dia. Jadi di sini yang kita bantu mereka untuk membentuk nilai hidup mereka dan juga apa yang dia pandang. Kalau dia tak masuk persatuan, tuan-tuan puan-puan, dia akan main game lah. Dia akan pergi main apa ikut suka hati dia, nak tonton video ke YouTube, TikTok dan sebagainya. Tapi bila dia dah masuk ke dalam persatuan, tak sempat nak fikir pasal TikTok, tak sempat nak fikir pasal YouTube yang entah apa-apa entah, tuan-puan. Sebab yang dia fikir keperluan masyarakat. Apa keperluan orang asli? Yang dua orang tu dia masuk persatuan untuk membantu orang asli. Modul-modul macam mana nak bagi kepada pelajar-pelajar, anak-anak dari di tempat orang asli dan sebagainya. So jadi mudah-mudahan Allah bantu kita untuk membina generasi yang baik. Kerana dalam surah An-Nisa ayat ke-9, tuan-tuan puan-puan, firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzi nalau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah rasa takut sekiranya kamu meninggalkan di belakang kamu keturunan yang lemah, yang kamu khawatir tentang keadaan mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan sebutlah kaulan karima, kata-kata kaulan sadida, kata-kata yang benar. Jadi ayat tu kalau nak bincang 1 jam lagi, tuan-tuan puan-puan. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Abdul Hadi. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustazah di atas penjelasan kepada kita tadi. Mudah-mudahan persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan tadi sudah pun terjawab dengan kita memberikan garis panduan dan alternatif yang lain kepada anak-anak kita untuk kehidupan mereka dan tahu matlamat hidup mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum saya meneruskan pusingan dan seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz, saya dengan ini ingin melancarkan kutipan derma daripada pihak masjid lah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita meneruskan pembangunan masjid kita dan sebagainya yang akan melibatkan perancangan daripada pihak masjid untuk aktiviti yang seterusnya. Mudah-mudahan dengan kutipan derma pada malam ini akan sedikit sebanyak membantu pengurusan daripada pihak masjid. Begitu juga dalam keadaan ini saya difahamkan akan tuan-tuan akan diberikan jadual kuliah bulanan untuk bulan Mac ini bersama-sama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sama-sama akan memakmurkan Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tuan-tuan puan wati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara sambil tabung tu berjalan ya, mohon tuan-tuan puan-puan hulurkan mana yang ada. Kalau boleh yang terbesar lah. Kalau dalam poket tu ada warna ungu, warna hijau ke apa, ambil yang besar sekali.
Ya, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala firman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ya, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seumpama satu benih, daripada benih itu dia menumbuhkan 7 tangkai, daripada tangkai itu Allah Ta'ala gandakan hingga 100 kali ganda besarlah pahalanya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita untuk membelanjakan harta kita jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru tuan-tuan puan-puan, fadilat bersedekah memang sangat besar, ya. Sedekah yang kita lakukan ini tuan-tuan puan-puan, dia tidak pernah mengurangkan harta kita, bahkan dia akan menambahkan rezeki kita dan keberkatan di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan puan-puan, kalau duit tak ada gelang emas tu masukkan je lah, jangan risau. Pihak masjid dia pandai nak menguruskan, nak mencairkan gelang emas ke. Kalau susah duit tak buat, kalau tak ada kunci kereta pun masukkan je lah kunci kereta tu, ya. Mudah-mudahan ya, kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tuan-tuan yang kita nak cari? Kita nak cari redha Allah, kita nak cari keberkatan dalam kehidupan kita. Kalaulah hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan seronok dalam hidup ini. Walaupun kadang kita rasa kekurangan, kita ada motosikal aja tapi kita tenang dan bahagia. Kadang orang ada kereta, jangan rasa orang ada kereta besar tu dia seronok. Pening kepala nak bayar tiap-tiap bulan. Lewat sikit bank dah telefon, tahulah bank telefon, dia tutup telefon. Orang tanya kenapa tak angkat? Biasalah hujung bulan. Ya. Jadi hidup tidak ada ketenangan. Jadi dengan bersedekah ini, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan rezeki kita. Dan tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila kita gunakan rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita jalan Allah. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Kita gunakan untuk aktiviti masjid, untuk mengkam masjid, Allah Taala akan tambah lagi. Dan Nabi sebut, "Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah." Sesiapa yang membuat, membina, membangunkan masjid, bukan sekadar fizikal dia, tetapi aktiviti-aktivitinya, Allah Ta'ala akan buatkan rumah untuknya di syurga nanti. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga, tiada suatu nikmat yang lebih nikmat melainkan apabila kita dapat tempat yang cukup istimewa di syurga nanti, insya Allah. Jadi tuan-tuan puan, jangan berhenti, terus menyumbang untuk masjid, untuk aktivis Islam. Semuanya akan kembali kepada kita. Wallahu alam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penjelasan dan penerangan kepada kita dengan kelebihan untuk kita menyumbang derma dan sebagainya. Mudah-mudahan tumbangan tuan-tuan dan puan-puan ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya berharap kita masih lagi dapat mengekalkan kedudukan kita. InsyaAllah tak panjang dah masa kita, masa kecederaan. Tadi Cikgu Harun bagi tempoh dalam sejam setengah. Kita mula tadi ni, InsyaAllah kita dah masuk ke pusingan yang terakhir. Untuk pusingan terakhir ni pun saya akan bertanyakan daripada soalan penonton kita, Ustaz, berkenaan dengan tajuk kita juga. Bagaimana dengan keadaan kita ni dalam menjalankan kehidupan di atas dunia ini dengan keadaan yang mencabar. Bagaimana kita nak bimbing hati kita supaya tak pandang dunia dan untuk istiqamah bagi kita mengejar akhirat. Satu lagi tambahan, bagaimana adakah kekayaan itu juga daripada sebahagian daripada keseronokan hidup, dan bagaimana kita nak uruskan kekayaan itu dengan keseronokan yang sebenar. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini memang satu cabaran. Ini prinsip hidup yang perlu kita faham, ya. Hidup bukan untuk bersenang lenang. Hidup untuk melakukan suatu tugasan.
Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah di kalangan kita ini yang paling baik amalannya. Jadi kalaulah kita diuji dengan kesusahan, kita sabar dengan kesusahan tersebut, maka itulah yang terbaik dan Allah Ta'ala nilai dengan kesabaran yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang yang diberikan kekayaan yang melimpah ruah, rezekinya semua cukup, dan itu merupakan suatu cabaran kepada dia. Cabaran sama dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dia dengan sifat sombong dan takaburnya. Itulah kau dulu belajar malas, kawan-kawan sekolah dulu kan, tengok aku rajin belajar, aku dapat kerja yang baik, aku jadi businessman, aku jadi jutawan. Engkau dulu dia tengok Allah Ta'ala uji dengan kekayaan, rupanya dia menjadi orang yang sombong dan takabur, maka hinalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalaulah dia orang yang kaya tetapi menjadi seorang pemurah, senyap-senyap dia seorang-seorang dia yang buat masjid, malam ni tengok kat sini dia tak bagi apa, dia senyap je, tapi esok pagi dalam akaun ada 100,000, tak tahu dia pada masuk. Ya, itulah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dia melakukan amalan kebaikan itu bukan dia nak tunjuk-tunjuk ke orang, tetapi tanda syukur dia buat hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah hidup ini kita tak nak ada masalah, ya, kita mati je lah, memang selesai, tak ada masalah. Sebab tak ada isteri yang membebel, tak ada orang nak marah, tak ada anak yang minta macam-macam, tak ada orang yang tak puas hati. Tetapi bila mati pun bukan selesai masalah, masalah yang lebih besar daripada kehidupan. Sebab bila kita mati itu, Allah Ta'ala akan tengok satu persatu tentang apa yang kita lakukan ketika kita berada di atas dunia ini. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali tentang ibadah salat kita bagaimana, ya? Kan dalam hadis sebut la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Di padang mahsyar nanti selepas kematian kita, setelah berakhirnya fatrah alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, maka ketika itu tapak kaki kita tidak akan berganjak, sehingga Allah Ta'ala pertanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, umur dia itu di mana dihabiskan. Kita hidup, ada yang mungkin baru 3 tahun, ada yang muda sikit baru 20 tahun, ya. Masuk orang kata dah matang baru 30 tahun, dah macam saya dah masuk 5 siri, ada yang 6 siri, ada yang 7 siri, 70 itulah siri-siri kan. Sebab bila sebut siri tu dia teringat BMW tu kan. Allah Ta'ala akan tanya setiap waktu masa yang ada itu di mana gunakan. Sekiranya kita gunakan untuk di masjid, perkara-perkara yang kebaikan, kita buat pekerja kebajikan, benda yang baik yang memberi manfaat kepada orang lain. Nabi sebut khairun nas anfa'u linnas, sebaik manusia itulah manusia sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah. Tapi kalaulah kita gunakan umur kita untuk perkara-perkara yang tidak baik, bukan sekadar tidak, tapi menyusahkan orang lain, asyik kerja menyakat orang lain, menyusahkan orang lain, menipu orang lain. Skim ni dah selesai, dia buat skim lain pula. Skim dah sampai, dia lari buat yang lain pula. Kerja tak habis menipu dan menganiaya orang lain, sampailah ketua dan mampus. Itulah hidup dia. Na'udzubillahi min zalik. Orang kata, ulama kata, kalaulah kita tak jadi baik, cukuplah jangan kita menyusahkan orang lain. Biarlah kita tak baik, tapi jangan sampai kita menyusahkan orang lain, ya.
Jadi tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupan tadi, memang kita tak boleh lari daripada masalah, tetap akan ada masalah, tetapi Allah Taala akan tengok bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Tadi persoalan di kemudian masalah anak-anak, masalah remaja, gadget dan sebagainya, itu memang persoalan biasa yang dia hadapi zaman sekarang, zaman dulu tak ada. Tapi kita perlu ada ilmu, ada kemahiran bagaimana kita nak menangani ataupun nak deal, bahasa orang kulim kata, dengan anak-anak remaja kita agar mereka terus berada dalam hidayah ataupun jalan yang benar sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita berikan kekayaan, tuan-tuan puan-puan, itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika yang sama juga adalah suatu ujian. Ya. Memang dunia ini al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak semua adalah perhiasan dunia yang terkadang kalau kita tak menguruskan baik akan menyebabkan kita jauh daripada agama Allah, jauh daripada kita Allah Subhanahu wa taala. Justru itu tuan-tuan puan-puan, kita ingat kembali, pegang prinsip hidup kita kat dunia. Yang pertama, kita hidup untuk balik. Maksudnya kita akan mati meninggalkan dunia ini demi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk penuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bukan kita nak penuhi keinginan dan nafsu kita. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, kita hidup ini ada satu tugasan yang perlu diselesaikan. Apa tugasan tu? Itulah tugasan khilafah. Sebagai khalifah, mentadwin dan mengurus dunia ini berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nak mudah, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang dilarang. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir kesudahan hidup kita dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau akhirlah kehidupan kami dengan dengan pengakhiran yang baik, dan jangan Kau akhiri hidup kami dengan pengakhiran yang tidak baik, mendapat kemurkaan daripada-Mu ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, secara jelasnya kita dah nampak persoalan yang tuan-tuan lontarkan tadi, dah nampak gambaran. Maknanya kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata nak seronok atas dunia. Atas kerja apa yang kita buat di atas dunia ni, semata-mata juga kita nak patah balik kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Mudah-mudahan pencerahan tadi ini akan memberikan sedikit panduan kepada kita bagaimana kita nak menyusuri kehidupan kita atas dunia ini untuk kita teruskan kehidupan kita di hari akhirat kelak. Untuk seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagi pusingan yang terakhir ini sebagai penutup bicara forum kita pada malam ini, saya cuba nak bacakan juga bagi tidak mengecewakan soalan daripada penonton kita, Ustazah. Mungkin di akhir nanti Ustazah boleh bagi sedikit tips dan panduan kepada kita lah, dan secara kesimpulannya tentang perbincangan kita pada malam ini. Ustazah, ada dua soalan yang berkaitan dengan keadaan keseronokan atas dunia ini. Ada seorang kakak bertanyakan kepada kita, bagaimana nak bahagiakan ibu ayah yang uzur, yang dalam keadaan kita nak membahagiakan mereka dalam keadaan keseronokan beribadah di kala ketika mana mereka dalam keadaan uzur, dan bagaimana nak menerapkan lagi nilai, ada gabungan berkenaan dengan sabar, saya gabungkan bagaimana nak menerapkan nilai diri dalam kesabaran dalam diri kita untuk kita bawa berasa keseronokan itu untuk diteruskan lagi ke peringkat yang seterusnya dalam alam yang berikutnya. Dipersilakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan, bagaimana kita nak membantu ibu bapa kita beribadah, ya. Nikmat ibadah, untuk seronok rasa ibadah ini bila kita dapat lakukan secara berjemaah.
Kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersama dengan Ummul Mukminin, dan begitu juga dengan anak-anak kecil, sebab anak-anak kecil ni dia suka tidur di rumah Nabi, ya. Jadi anak saudara yang rapat, anak saudara isterinya, dia akan tidur di rumah Nabi Ummul Mukminin. Dan mereka sembahyang bersama, ya. Macam contoh Abdullah ibnu Abbas, ya, itu adalah sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab dia kecil lagi, jadi dia duduk dengan Nabi, dia sembahyang sunat malam berjemaah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada ibu dan ayah, maka kita solat berjemaah dengan dia. Lepas tu kita bertadarus, walaupun bukan dalam bulan Ramadan, ya. Dan kalau misal kata dia rasa payah sangat, kan, kita sediakan dengan kelengkapan ibadah itu yang pada dia selesa. Contoh tuan-puan, kita belikan yang Al-Quran, pen yang mengaji itu kan, dia suka kori daripada mana-mana, jadi kita boleh setkan. Kita cakap ibu suka yang mana, sebab mak ayah saya, arwah ayah saya pun macam tu juga. Jadi dia suka, walaupun dia boleh mengaji, tapi dia lebih suka mendengar kadang-kadang. Jadi kita gunakan tools tu, bila balik dia nak yang itu. Ayah mertua saya pun macam tu. Dia tanyakan, ada tak buku yang awak bawa pengajian tu? Saya nak, dia kata, padahal buku tu untuk perempuan. Dia nak tahu juga. Jadi kita belikan buku ke apa ke yang dia sukai, untuk kita sama-sama baca, kita sama-sama amalkan di dalam rumah. Jadi mudahkan urusan ibadah mereka. Baik, yang kedua soalan berkenaan dengan sabar, Ustaz, ya. Sabar ni Imam Hasan Al-Basri kata ada 3. Maksud sabar ada 3. Yang pertama, bila ada ujian, cabaran, kita tahan diri kita bersabar, itu nombor 1. Yang kedua, sabar juga bermakna sabar dalam ketaatan, istiqamah. Jadi istiqamah itu juga adalah sabar. Sabar yang ketiga, Imam Hasan Al-Basri kata adalah sabar kita jaga diri kita, kita lindungi diri kita, kita tahan diri kita dari melakukan maksiat. Kita tahan, jangan mengumpat, jangan buat dosa kering, rupa-rupanya itu pun sabar. Dan tuan-tuan puan-puan, saya nak kongsikan pada malam ini, ya, bagaimana kita boleh mencapai keseluruhannya, iaitulah berkat daripada bulan Rajab ini, iaitulah bulan yang haram. Rajab, arwah guru saya pernah mengajar, dia kata Rajab ni supaya kita senang ingat, ada peristiwa hebat di dalamnya, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi dia kata apa? Ra untuk Rasul, huruf Jim untuk malaikat Jibril, huruf Ba untuk Burak. Jadi kalau datang aja bulan Rajab, kita pun teringat, Isra Mi'raj lah. Jadi dia nak ingatkan kita tu. Jadi mudah-mudahan kuburnya itu dimudahkan, dan segala urusan untuk arwah guru saya juga dimudahkan. Banyak dia mengajar benda-benda yang baik. Baik, dalam Isra Mi'raj, khususnya pada malam Mi'raj, Nabi dalam keadaan sangat-sangat stres. Dia dihalau, dia diboikot, dan dia ditinggalkan oleh sayap kiri dan kanannya. Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, begitu juga dengan Abu Talib, bapa saudaranya. Pada saat itu sangat kemuncak kesedihan, sehingga tahun itu digelar sebagai tahun kesedihan, ya, tahun yang penuh kesedihan. Maka Allah mengurniakan Nabi 3 benda, 3 perkara untuk mengubati kesedihan. Jadi nak jadi seronok ni. Yang pertama, Allah kurniakan pada Nabi solat 5 waktu. Dan Nabi wariskan pada kita dengan solat 5 waktu. Kita buat solat 5 waktu dengan betul, kita akan seronok. Yang kedua tuan-puan,
Allah kurniakan keampunan kepada umat Nabi Muhammad selama mana mereka memohon keampunan. Ini berita gembira. Dosa kita ibarat hutang kita pada Allah. Keampunan bermaksud hutang itu dibatalkan. Tuan-tuan puan-puan ada hutang berapa dengan bank? Cik, sini tak ada hutang, orang kulim. Kita kalau dekat KL tu ratus-ratus ribu-ribu tuan-puan tahu hutang. Cuba bayang tiba-tiba lah pula ada pegawai bank datang, dia jumpa dengan kita, pakcik ada hutang ni dalam 50,000 lagi. Oh tahulah pakcik ada masalah ni nak bayar. Gini pakcik, bank kata hutang itu langsai. Seronok ke tak seronok? Hush. Dan ini hutang kita bukan dengan manusia tau. Hutang kita dengan Allah. Jadi pemurniaan pada malam Isra' Mi'raj itu adalah pengampunan daripada Allah selama mana kita mohon ampun pada Allah. Kalau dosa kita bersih, kita akan seronok. Dan yang akhir, yang ketiga, yang diberi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 2 ayat Al-Quran. Yang ini antara ayat-ayat Al-Quran turun pada Nabi tanpa perantaraan. Jibril tak bawa turun ayat Quran ni. Yang lain semua Jibril bawa turun. Apa dia? Di akhir surah Al-Baqarah ayat 285 dan ayat 286. Dia turun pada malam Mi'raj. 3 benda ni tuan-puan. Dan dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'a bil ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Yang bermaksud barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yakni ayat 285 dengan ayat berapa tadi? 286 ya. Pada malam hari dia terjaga, dia terus baca amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Lepas tu ayat seterusnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sehingga akhir ya. Maka dia akan diberi kecukupan. Tuan-tuan puan-puan, para ulama dia mencari apa maksud kecukupan tu. Antara ulama yang mencari adalah Dr. Mustafa Al-Bugha, begitu juga Al-Qadi Iyad, dan begitu juga Imam Nawawi, termasuk juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Saya ringkaskan, ada keseluruhannya tuan-puan 9 maksud kecukupan. Bila kita baca ini, Allah akan bagi kecukupan. Jadi kecukupan tu dihuraikan pada 9 bentuk, termasuk apa yang Ustaz Abdul Hadi tadi suakan dalam soalan, macam mana nak sabar hari ini, besok dan selama-lamanya. Tuan-tuan puan-puan, bila kita selalu baca ayat ini, yang pertama, kecukupan yang diberi oleh Allah berbentuk keperluan pada urusan dunia dan akhirat. Sabar tu urusan dunia ke urusan akhirat? Urusan dunia, tapi buah dia kita dapat di akhirat insya-Allah. Yang kedua, sesiapa yang membaca kedua ayat ini akan dijauhkan dari kehinaan. Ketiga, ayat ini adalah pengganti doa. Sebab dalam dia ada doa. Ada doa, baca dia punya terjemahan sekali. Yang keempat, pengganti solat malam. Bila kita bangun malam tu, kemudian kita baca je, cukup dah. Tak ada solat malam pun. Yang ini menyamai, tapi kena penuh penghayatan. Tapi alangkah baiknya bila kita bangun solat, dalam solat kita baca ayat ini juga. Rakaat pertama ayat 285, rakaat kedua ayat 286 ya. Kemudian tuan-tuan puan-puan, dia juga dikurniakan kecukupan di mana dinilai hatinya itu, dia seolah-olah dia menggantungkan hatinya pada Al-Quran. Hatinya dikaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran ini kan peneman kita. Yang ketujuh, terlindung dari gangguan syaitan.
malas, was-was, ya, culas, semua gangguan syaitan. Tak sabar, gangguan syaitan. Yang ke-8, dijauhkan daripada penyakit, ya. Dan yang ke-9, sentiasa dijaga dan diawasi oleh Allah. Kesimpulannya, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, seronoknya kita adalah bermakna apabila kita berada dalam redha Allah, bila kita sentiasa mentaati Allah. Kerana hakikat kehidupan, kita hidup ni bukan nak memenuhi apa yang kita nak. Itu matlamat dia, bukan. Tapi matlamat dia adalah memenuhi apa yang Allah nak. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus taat, Allah bantu kita untuk memahami, Allah bantu kita untuk mengamalkan, ya. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim, amin ya rabbal alamin. Kembali kepada Ustaz. Terima kasih kepada Ustazah di atas penjelasan yang terakhir tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berakhirlah forum kita pada malam ni. Saya mohon kemaafan, secara jujurnya ada 2 soalan lagi yang sampai kat saya. Nak relate masuk soalan tu tak nampak, tak dan nak ni dah. Jadi kita akan berhenti di sini dulu dan kita ikutlah jadual yang telah ditetapkan, 1 jam setengah bersama dengan panel kita pada malam ni. Jadi untuk akhirnya, sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada 2 panel kita, Ustaz Muhyiddin dan juga Ustazah Isfadiah, kerana sudi bersama dengan kita berkongsi ilmu. Tuan-tuan tanya spontan je, boleh jawab terus malam ni. Orang yang berilmu, dia ada ilmu ni, dia dapat jawab dengan mudah. Allah bagi ilham, Allah bagi panduan untuk sama-sama kita kongsi bersama dengan tajuk yang kita bicarakan pada malam ni. Seronokkah hidup dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan kita dah dapat panduan pada malam ni, sedikit sebanyak akan memberi panduan kepada kita untuk menuju alam yang berikutnya, alam akhirat. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Haji Halim Hamzah selaku Imam Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jawatankuasa pegawai, seterusnya jawatankuasa Biro Hawa, dan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama dengan kita pada malam ni sehingga ke akhirnya. Jadi saya selaku pengurusi majlis pada malam ini mohon jutaan kemaafan andainya ada kesalahan dan kesilapan daripada saya sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Untuk akhirnya, marilah sama-sama kita tangguh perjumpaan kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.